Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita baca dari surah Hud, bermula ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه Inna Rabbi rahimu wadud. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayat yang kita baca pada hari ini hari ayat 89. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ya qaumi la yajrimannakum wahai kaumku. Ini adalah perkataannya Nabi Syuaib. Sebab kita ni masih lagi cerita tentang Nabi Syuaib dengan kaumnya, itulah Madian. Wahai kaumku, dia kata, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh dan kaum Lut pun. Kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu, yakni kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Jadi setelah berbicara dan berdialog dengan kaum dia, kan kaum dia ni lawan dia. Cerita semalam berakhir tentang Nabi Syuaib minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia menerima tentangan daripada kaum dia. Lalu bila kaum dia menentang, dia kata kepada kaum dia, janganlah kamu memusuhi aku. Takut-takut bimbang nanti kamu akan ditimpa bala atau bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum terdahulu. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh. Paling dekat kaum Nabi Lut. Tidaklah kaum Nabi Lut itu jauh daripada kamu. Yakni al-muradu fi zaman, yang dimaksudkan
jarak masa dia dekat. Tidaklah dia tu jauh daripada kamu, yakni qila al-murad fi zaman, dia kata jarak masanya dekat. Qala Qatadah, berkata Qatadah, innama huliku baina aidikum bil ams, baru saja mereka itu dibinasakan depan mata kamu semalam. Al-ams di sini bahasa Arab semalam, maknanya dekatlah, hampir-hampir waktunya. Makna mereka tahu apa yang telah menimpa kaum Nabi Lut. Mereka tahu apa yang telah menimpa kaum Nabi Lut. Wastaghfiru rabbakum. Dikatakan juga dekat tu tempat. Mana tempat dia orang ni tidak berapa jauh daripada tempat kaum Nabi Lut. Wastaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Thumma tubu ilaih, kemudian kembalilah taat kepadanya, kembalilah bertaubat kepadanya. Ni ayat ni semua cerita Nabi ada berlaku. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhanku maha pengasih dan maha mengasihani, lagi maha pengasih. Maha pengasih rahimun wadudun liman taba, kepada siapa yang bertaubat, kepada siapa yang bertaubat. Qalu, selepas dia ajak kaum dia bertaubat kepada Allah ni, minta ampun dan bertaubat, mereka pun jawab, qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathira, wahai Shu'aib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Apa ni kamu cakap ni Shu'aib? Bahasa itulah, kami tak faham apa yang kamu cakap ni. Jangan lalu depan tu, Abdul Aziz. Mari dia. Hari ni ada dia hari ni. Duduk molek, jangan main sini. Kami tak faham pun apa yang kamu kata ni Shu'aib. Apa yang kamu kata? Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tak faham apa pun. Kami tak faham, banyak yang kami tak faham daripada apa yang kamu ucap. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami pula tengok kamu ni orang yang lemah di kalangan kami. Kami tengok ni kamu adalah orang yang lemah dari kalangan kami. Hello. Aku cakap Abi dah mengajar. Baik. Kami tengok kamu ni orang yang lemah. Dua je. Iya, dua je. Gidap sana, gidap belakang. Bawa ni gidap belakang. Tapi Hafiz nak. Tak boleh. Aduh, nanti. Gidap di sana, gidap belakang. Abi nak ngajar. Kau yang api? Lepas ni lah. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami melihat kamu ni lemah. Okey. Qala anta wahidun ya'nun, qala Abu Waraq ya'nuna dhalilan. Kamu ni secara sendirinya lemah. Seorang. Walaula rahtuka la rajamnaka, kalaulah tidak kerana keluarga kamu, tentulah kami akan merejam kamu, yakni melempar kamu dengan batu sehingga mati. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia di kalangan kami. Aziz ni maksud apa? Aziz mulia.
Aziz ni maksud dia mulia. Wa ma anta alaina bi aziz. Tidaklah kamu ni mulia di kalangan kami. Ya, action dah ni. Duduk sini. Duduk. Apalah ni? Habis. Budak Aziz je. Duduk. Habis ngajar jangan kacau. Duduk molek. Baik, segar dia hari ni, tidak awal semalam ni. Ada. Abi, cepatlah. Okey. Action ni, nak action. Wa ma anta alaina bi'aziz, tidaklah pula kamu ni orang yang mulia di kalangan kami. Qala ya qaumi, kata Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai qaumku, Ustaz. arahti. Yang kacau. Ni tak bagus. Duduk. Gimana? Arahti a'azzu alaikum minallah. Apakah keluarga aku lebih mulia pada kamu berbanding Allah? Sebab kamu tak rejam aku, hormat kepada keluarga. Apakah keluarga aku tu lebih mulia dari Allah? Maknanya kamu tak wanaya ke aku kerana takut kepada keluarga aku. Dan kamu tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu rasa keluarga aku lebih mulia daripada Allah? Itu maksud dia. Wattakhadtumuhu wara'akum zihriya, serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu. Yakni kamu membelakangi ayat-ayat Allah. Kaum keluarga kamu hormat, Allah kamu tak anggap mulia. Malah kamu membelakangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku maha meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Lalu dia berkata, wa ya qaumi, wahai qaumku, i'malu ala makanatikum, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan. Buat kerja kamu. Inni amil, sedang aku juga tetap buat kerjaku. Apa dia? Berusaha, bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam. Kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku. Okey? Tapi ingat, saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula yang berdusta. Nanti kita tengok. Fantaziru, ketunggulah, wartaqibu, tunggulah, inni ma'akum raqib, sesungguhnya aku pun tetap tunggu bersama kamu. Buatlah kamu nak buat, kamu nak lawan aku nak apa, buatlah. Tapi nanti kita tengok siapa sebenarnya yang dusta. Okey? Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, walamma jaa amruna, apabila datangnya perintah kami, yakni azab, perintah dengan azab. Bila datangnya perintah, setelah daripada mereka mengingkari Nabi Syuaib, mereka menentangnya, malah mereka mencelanya, lalu datanglah perintah atau perintah Allah untuk melaksanakan azab. Najjayna Syuaiban, kami selamatkan Nabi Syuaib, kerana Allah tidak menimpakan azab ke atas nabi-nabinya. Okay? Nabi-nabi ini adalah keamanan bagi umat. Selama ada nabi, umat tu tidak kena azab. Tapi bila nak kena azab, Allah Ta'ala akan angkat nabi itu, ataupun Allah Ta'ala akan keluarkan nabi itu daripada tempat tersebut. Jadi Nabi Syuaib dikeluarkan daripada tempat, sebagaimana Nabi Lut juga dikeluarkan.
bersama dengan umatnya yang beriman, dikeluarkan birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi. Okay? Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa bentuk azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib ni? Satu ayat tulis as-sayhah, bunyi suara yang menggemparkan, bunyi tertempikkan, suara yang menggemparkan. Ayat lain ni dalam surah Al-A'raf, rajfah. Rajfah ni maknanya goncangan. Dalam surah Syu'ara disebut azabu yaumidz zullah, azab hari yang mendung. Hari yang mendung. Jadi dalam tafsir ni disebut ni Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagi kaum Madian ni 3 bentuk azab. Pertama, sayhah. Sayhah ni bunyi kuat yang menggemparkan. Yang kedua, rajfah, goncangan yang menggempakan, macam gempa bumi. Yang ketiga, yaumul dhullah, hari mendung. Kenapa? Jawapan dia, ketiga-tiga bentuk azab turun kepada mereka. Dinamakan sayhah, tempikan atau suara yang menggemparkan, betul. Letusan suara datang, bunyi suara yang kuat, menggempakan mereka, menggemparkan. Bunyi lagu mana? Jadi kalau mari bunyi ni, Concorde landing pun pecah cermin. Nama dulu pesawat Concorde dah. Datang pecah cermin. Dia lalu pun pecah dah cermin. Tu baru bunyi. Kalau Allah Ta'ala datangkan bunyi yang lebih kuat daripada tu, memang pecah dengan telinga ni. Okay? Itu satu. Yang kedua, datang kepada mereka rajfah. Dan setiap yang datang ni ada munasabah dengan dosa. Kenapa didatangkan suara yang kuat? Okay? Kerana mereka sangat buruk azab adabnya dengan kaum, dengan nabi dia. Jadi bila dia cakap tak elok dengan nabi dia, Allah turunkan suara yang menggemparkan mereka. Abdul Aziz, duduk molek. Allah turun suara yang menggemparkan mereka. Bila mereka kata kepada nabi-nabi mereka, dia akan keluarkan Nabi Syuaib daripada tempat mereka. La nukhrijannaka ya Syuaib. Syuaib, kami akan halau kamu daripada negeri kami. Lalu Allah jadikan azab mereka pada negeri mereka yang mereka tinggal, digoncangkan negeri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pula dalam perkataan dengan Nabi Syuaib, tempat yang lain mereka minta fa'asqit alaina kisafan minas sama. Kalau betul, turunkan kami bala daripada langit. Lalu kerana itu Allah Ta'ala datangkan juga kepada mereka pada hari yang bumi mereka digemparkan, pada hari yang sama bunyi yang datang yang membingitkan suara mereka dan mematikan mereka. Hari yang sama juga datang kepada mereka hujanan batu daripada langit, mana semua tu datang secara serentak menimpa kaum Madian. Matilah mereka
fa asbahu fi diyarihim jathimin, jadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Jadi ingat, azab Allah ni datang dengan munasabahnya, bersesuaian dengan dosa yang mereka lakukan. Sebab tu bala bencana ni kita kena hati-hati. Ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ni. Makna tak ada orang, mati semua. Seakan-akan tidak ada yang pernah hidup di situ, mati berlaku. Ala bu'dal limadian, ketahuilah kebinasaan akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Thamud. Binasanya kaum Thamud. Jadi itulah kita ni, dalam soal kebinasaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ni, kena banyak berhati-hati. Kena takut kepada azab Allah, kena senantiasa istighfar, kena senantiasa bertaubat. Okey? Apa yang Allah Taala sebut dengan laknat ni kena takut. Okey? Kaum Madian diazab oleh Allah, kaum Nabi Lut diazab oleh Allah. Hanya disebabkan perbuatan yang pada pandangan mereka kecil, tapi di sisi Allah besar. Sebab laknat Allah ni bila menimpa sangat besar, sangat berat. Kadang-kadang manusia dia meremehkan banyak dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia, tapi sebenarnya di sisi Allah besar. Akhir zaman ni orang mula memperlekehkan dosa-dosa. Banyak dosa-dosa dianggap remeh. Sebagai contoh, zaman kita ni berpakaian. Pakaian secara ni, pakaian menyerupai wanita. Mereka bermudah-mudah, sama ada kerana lakonan, artis, berlakon, pakaian wanita, atau sebab nak buat lawak, nak suruh orang gelak ketawa, lelaki pakai baju wanita. Atau nak prank, musilah ni prank, lelaki berpakaian wanita sebab nak prank. Mereka anggap benda tu main-main. Sedangkan orang yang lelaki menyerupai wanita dilaknat oleh Allah. Apatah lagi daripada budaya ni berkembang dan berkembang sampai mereka mengubah ciptaan Allah. Maka ada sampai jadi transgender, lelaki ubah jantina dia jadi wanita, dan sebaliknya ada wanita ubah jantinanya jadi lelaki. Semua ini mengundang bala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia di akhir zaman mereka menganggap alah, suka-suka. Kena ambil perkataan ayat kaum Nabi Shu'aib. Apakah kamu sangka, kamu anggap keluarga tu lebih utama daripada Allah? Cuba andai kata kamu nak masuk kerja, syarat kerja tu lelaki tidak boleh berpakaian wanita. Cuba waktu kamu nak pergi interview, kerja, contoh kerja apa? Offshore, kerja pomen lah. Tiba-tiba waktu panggil interview, kamu lelaki ni pergi pakai baju wanita. Sanggup ke tak pergi pakai? Tak sanggup. Pasal apa? Sebab nak kerja. Apakah kerana kerja kamu lebih besar daripada Allah? Kamu tutup mulut kamu disebabkan penyakit COVID, tapi kamu tak tutup kepala kamu disebabkan daripada kemurkaan Allah. Ajaib manusia kan? Begitulah dia. Orang tak anggap dosa laknat Allah tu adalah perkara yang berat dan besar. Jadi sebab tu kita bukan kita sebut tu kita suci daripada dosa, tidak. Kita pun manusia yang berdosa, manusia yang banyak kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Cuma beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menutup keaiban kita, mengampuni kesalahan kita. Tapi masih juga kita kena ingat, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Benda yang kecil je, tipu timbangan sikit, kita katalah. Tapi yang lebih utama sebenarnya daripada kesemuanya, conclusion daripada semua azab adalah kerana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Rasul tu adalah utusannya sahaja. Tapi dia menentang Rasul, dia sebenarnya menentang Allah. Jadi jangan dilihat pada kecilnya perbuatan tu, tapi mestilah melihat kepada siapa yang dia lawan dan tentang. Alah, pakaian. Soal pakaian je, apa salahnya? Jangan soal pakaian. Soalnya, siapa yang larang lelaki berpakaian wanita? Allah. Siapa yang larang menipu timbangan? Allah. Siapa yang perintah kita salat? Allah. Siapa? Soalnya, perbuatan yang kecil jadi besar kerana siapa yang dia lawan dan tentang. Sebab tu dengan perbuatan kecil, kita kata tak baik kepada anak kita, tak ada apa-apa. Tapi bila kita sebut benda yang tak elok kepada pemimpin, atau kepada raja, atau kepada presiden, maknanya benda tu dah jadi besar. Lagi besar orang yang kita buat kesalahan padanya, maka lagi besarlah kesalahan dan hukumannya. Begitulah juga dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin kita, keluarga kita, pangkat, pekerjaan dan seumpama dengannya tidak lebih besar daripada Allah. Yang maha besar, yang paling besar adalah Allah Azza wa Jalla. Jagalah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu. Habislah cerita Nabi Syuaib. Kita akan sambung besok pada cerita Nabi Musa alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.